Sebenarnya sunnah ni tidaklah ada kecil besar, tapi kalau kita nak kategorikan dia bukan benda yang dia kecil-kecil aja. Tetapi antum tengok, di mana ada sekecil perkara macam mana pun, kalau dia bercentum dengan sunnah, nilai dia diangkat setinggi-tingginya. Termasuklah sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat senang saja, sembahyanglah, ambil wuduk, pilih sembahyang sunat. Tapi tak, kerana ada petunjuk dalam sunnah menyatakan Nabi sembahyang dengan satu nama, dengan satu doa. Maka menjadi sunnah kita buat sembahyang tu seperti nama tu dan doa tu dan sebab itu. Nama dia solat istikharah. Antara sunnah lain yang turut diabaikan oleh orang ramai sehingga menyebabkan pelbagai bala dan kecelakaan berlaku ialah solat istikharah. Oh, dia punya bahasa agak, dia kata balak dan celaka pasal tak sembahyang istikharah. Betul ya Pakcik? Bahasa dia pakai. Tak tengok Indonesia pakai bahasa apa ikhwan? Sama juga, kerana banyak petaka dan kesengsaraan menimpa ialah kerana salat istikharah. Apa ini? Apa dia yang jadi balak ni? Dia bukan balak gunung berapi, bukan balak tu. Istikharah dia berkaitan dengan decision, how to make decision, perfect decision, keputusan yang agak sempurna dan tepat. Kalau tidak total tepat, menghampiri kesempurnaan. Jadi semua keputusan yang kita buat dalam bentuk peribadi, kalau kita pinggirkan istikharah, maka hampir keputusan itu tidak tepat. Itulah bala dia. Sehingga kan nak menikah sekalipun, istikharah. Jangan takut, istikharah. Peluang pekerjaan, istikharah. Orang masuk minta anak kita, kita tanya ke anak kita, macam mana? Anak kita kata ikut ayah. Ikut aku yang masalah. Pasal masalah dia mak hang tak mau ikut. Itu masalah dia. Kalau ikut aku senang. Jadi macam mana nak buat? Istikharah. Istikharah, minta tangguh. Minta tangguh pada pihak lelaki-lelaki. Istikharah untuk dapatkan keputusan. Tengok macam mana. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharati fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajar kami istikharah dalam setiap urusan sebagaimana baginda mengajar kami daripada Al-Quran. Tengok bahasa dia ikhwan, macam mana Quran Nabi ajar seluruhnya. Begitulah kata Jabir, yu'allimuna al-istikharati fi amri kulliha. Semua urusan kami Nabi ajar istikharah. Buat istikharah. Termasuk kadang-kadang orang mehbak pada kita kan, ni musim-musim budak-budak masuk sekolah, nak hantar pergi sekolah mana? Istikharah. Suruh anak istikharah, bapa istikharah. Budak tu nak reaksi dengan sekolah mana. Lepas tu buat keputusan, ambil. Sehubungan dengan itu terdapat doa istikharah yang ma'ruf antara kita. Ia dibaca setelah seseorang itu menunaikan solat sunat 2 rakaat, lalu membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun pada rakaat pertama, dan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Selesai menunaikan solat, dia bertahmid dan memuji Allah, lalu terus membaca doa istikharah sehingga dia mengucap, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi
wa in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, sekiranya menurut ilmu engkau urusan ini, anna hadzal amra, sebut apa dia? Ya Allah, sesungguhnya in kunta ta'lam, ya Allah, sekiranya dalam ilmu engkau, ya Allah, kau mengetahui anna hadzal amra, urusan ini, kerja ini, ya Allah, sebut kerja apa? Saya nak menikah, ya Allah, orang minta anak saya, ya Allah, saya nak bagi keputusan macam mana. Khairul li, baik untuk saya, bagus keputusan ini saya buat, fi dini wa ma'ashi, dalam agama saya, dalam hidup saya, wa aqibati amri, dan akibat dia juga baik untuk keputusan yang saya buat ni. Faqdurhu li, ya Allah, bagi kekuatan saya untuk ambil keputusan ini. Wa yassirhu li, mudahkanlah benda itu datang kepada saya. Summa barik li fi, dan kemudian ya Allah, kau berkatilah urusan saya ini yang saya dah buat keputusan ini. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra, tapi kalau sekiranya dalam ilmu kamu urusan ini, ya Allah, kau mengetahui tak baik untuk saya, tak baik untuk saya, ya Allah, maka jauhkanlah dia daripada saya, jauh. Ini disebut dalam satu. Disebut hajatnya tak kira sama ada urusan musafir, nak musafir pun, urusan kehidupan atau apa sahaja, kerana nas yang umum menyebut yu'allimuna al-istikharata fil umur kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Hadis tadi Jabir kata Nabi ajak pada kami istikharah dalam semua urusan, besar atau kecil, dalam semua urusan yang nak kena buat keputusan, istikharah, seperti mana Nabi ajak kepada kita surah. Dan pada bahagian kedua doa kita tadi ni, sambungan dia tadi, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Itu kita baca untuk kebaikan. Sambungan dia, wa in kunta ta'lam, muka surat sebelah tu, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Dahsyat doa ni, ikhwan. Wa in kunta ta'lam, ya Allah, kalau sekiranya dalam ilmu engkau, ya Allah, anna hadzal amra, urusan ini, sebut lagi sekali, urusan ini, ya Allah, syarrul li, buruk untuk aku, fi dini, dia akan bagi kesan buruk dalam agama yang aku nak bawa, wa ma'ashi, dan kehidupan yang aku nak teruskan ini kesan dia buruk, wa aqibati amri, dan aku akan tanggung lepas buat keputusan ni, aku akan tanggung akibat yang buruk, ya Allah. Fasrifu anni, kau paling, fasrif, balik dia ke sana, aku ke sana, alihkan dia daripada aku. Wasrifni anhu, alihkan dia daripada aku dan alihkan aku daripada dia. Waqdur li al khaira haitsu kana, Tuhan, bagilah kebaikan pada aku di mana saja kebaikan itu ada. Sumaraddini bihi, kemudian ya Allah, kau redalah dengan urusan yang aku buat ini, ya Allah. Justru seseorang itu perlu menunaikan 2 rakaat salat istikharah, berdoa dan menyebut hajatnya serta mendapat kepastian tentang urusannya itu. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu telah bertekad dengan urusan tersebut, sajalah saya kata dah teringat, kalau keputusan itu ni ada satu benda, satu keadaan, dua-dua benda baik, tapi hati kita dah tertawan dengan satu, maka kita tak perlu buat istikharah untuk memilih, sebab kita telah ada pilihan. Kita nak pilih yang ni, baik, artinya kita dah ada keputusan.
Baik, kita maknanya tak pilihlah benda yang kita tak mau. Tetapi kenapa kita buat istikharah juga? Kita nak dalam istikharah ni apa dia? Dua. Satu, Allah Ta'ala pilih keputusan untuk kita. Yang ni yang mana ikhwan? Yang ni biasanya ada dua benda baik yang kita tak tahu nak ambil yang mana. Dua benda baik. Yang mana lebih baik untuk kita? Istikharah memain peranan untuk kes pertama. Kes yang kedua, dua-dua benda baik, tapi kita telah ada keputusan kita, telah ada. Cumanya ikhwan, walaupun dia baik, risikonya akan kita tanggung lepas daripada tu. Dia mungkin baik hari ni, dia mungkin baik hari ni, lagi 3 tahun ke datang, 4 tahun ke depan, tak tahu. Istikharah dibuat untuk perkataan yang antum tengok dalam ayat tadi. Perkataan dia wa aqibati amri, akibat daripada keputusan aku buat. Kita kita kahwin dengan bini kita, kita masuk jumpa pak mentua kita, Assalamualaikum pakcik, saya ada hajat. Kita kata berbatu-batu, berkilo-kilo. Pak mentua kata, apa siapa nak jual kapek ke? Dah, saya ni nak sayang kat nak pakcik, nak kahwin. Baik, yang sekarang ni jadi bini kita ni, hari tu dia tolak tak kita? Dia takkan tolak lah, pasal dia pun syok kat kita, kita pun syok kat dia. Betul tak? Dia terima. Tetapi kita tetap disuruh buat istikharah. Dia, kenapa ikhwan? Kerana kahwin ni dia bukan hidup untuk 5 minggu, 10 tahun akan datang. Apakah akibat yang kita kena tanggung? Keputusan yang kita kata baik hari ini ni. Muslimat saja saya kata, honestly, from your heart, your soul, honestly. Saya tanya muslimat muslimin nak pergi tandas boleh? Saya tanya muslimat. Suami kita ni hal kita, bukan hal mereka. Suami kita kan, dia akan habaq dia nak kahwin lagi satu berapa tahun lepas tu? Lepas 2 minggu dah kan? Biasanya maka masa tahun lah. Tapi masa kita kenal dia, kita sayang dia, kita suka dia, kita terbayang tak lepas 10 tahun, after 10 years later, dia akan kata pada kita, nak abang nak pergi Cambodia, abang dapat tanah nak bangunkan masjid di sana. Cara dia. Dia pakai, saya bukan bagi tahu, saya ajak. Kata abang nak buat masjid di mana? Di Cambodia. Oh, dia bini kita jenis bendui pun bengkok sikit, dia lurus lagi. Dia kata alhamdulillah lah abang, seronok lah lagu tu. Abang lagi seronok nak, kalau nak seronok abang lagi seronok. Tu abang nak pergi mungkin maybe about 1 month. Pasal nak tengok tanah, nak masalah lah kan, banyak lah benda nak urus tu. Dia kahwin. Baik, bila kita dapat tahu dia kahwin, dalam ni rasa apa? Masa hari kita buat keputusan terima dia, kita sangka tak dia cakap lagu tu? Tak sangka kan? Pasal tu hari kita terima dia, kena buat istikharah yang 10 tahun ni nak jadi apa kita tak tahu. Supaya yang jadi lepas 10 tahun ni tetap Allah rancang baik kepada kita, macam mana jatuh dan bangkit hidup kita. Kalaulah kita akan tanggung 10 tahun tu ayak mata derita, ya Allah, kalau yang tu aku akan tanggung lagi 10 tahun,
yang tu akan merosakkan 10 tahun punya kebahagiaan ya Allah. Daripada hari ini palingkan aku daripada dia ya Allah, tolong aku ya Allah. Maka istikharah ni diperlukan untuk orang yang tak tahu buat keputusan antara dua benda baik. Yang mana nak pilih pun tak tahu, dia istikharah. Setelah dia buat keputusan, dia dah pilih dah yang tu, dia juga disuruh istikharah. Kenapa? Aqibatu amri, ke depan tu nak jadi apa? Tak tahu. Tapi kalau ada benda ni baik, benda ni jahat, jangan buat istikharah nak pilih. Ni nampak sangat dong ketum. Ni jahat, ni baik. Nak istikharah, tak baik istikharah. Ni dah benda tak elok, tak baik istikharah. Maka istikharah ni untuk benda-benda yang mendatangkan redha Allah Ta'ala. Maka antum cuba tengok dalam perkataan ni, kalau sekiranya urusan ni baik untuk agama saya, hidup saya, dan kesan masa depan saya akan tanggung, ya Allah, daripada sekarang ni ya Allah, apa dia? Faqdurhu li, kuatkan saya, kederatkan saya ya Allah, dorongkan saya untuk buat keputusan. Wa yassirhu li, mudahkan saya untuk pergi ke situ. Summa barik li fihi, kemudian kau berkatilah saya ya Allah. Tapi kalau sekiranya dalam ilmu hang benda ni buruk ya Allah untuk hidup saya, agama saya, dan keputusan akibat saya akan tanggung kemudian, fasrifhu anni wasrifni anhu, kau palingkan dia dari saya dan saya daripada dia. Dua-dua bagi, jangan bagi bertentangan angin, arah masing-masing. Dan berilah kepada saya kebaikan di mana saja kebaikan itu ada. Maka Nabi kata, bila kau bertekad dengan satu benda, istikharah. Tidaklah hal itu seperti sangkaan kebanyakan orang yang tidur setelah istikharah lalu mengalami mimpi, atau dia pergi berjumpa orang saleh menurut sangkaannya dan minta orang tersebut melakukan istikharah untuknya. Daripada itu, syaitan akan mempermainkannya dalam mimpi dan mendatangi orang itu pada keesokan hari untuk menceritakan kepadanya pelbagai kisah. Semua ini tidaklah bersumberkan sunnah sama sekali. Hal ini kerana seseorang itu perlu penyelidikan, perlu menyelidik antara kesenangan bagi anak Adam ialah dia perlu untuk istikharah dan beristikharah, dan hendaklah dia meminta pandangan kedua bagi urusan tertentu terlebih dahulu. Apabila dia telah pasti dengan keputusannya, dia perlu istikharah dengan doa Nabi tadi dan terus melaksanakan urusan tersebut dengan keputusan yang diperolehi daripada istikharah kepada Allah tadi. Sekiranya dia dipermudahkan dalam urusan tersebut, dia teruskan. Sekiranya sebaliknya, dia berhenti daripadanya. So istikharah ni dia kata jalankan macam biasa dulu, selidik ya. Sebelum kita nak pergi pada istikharah, timbang tara, gunalah akal, fikiran, fitrah, emosi. Timbang macam biasa, minta nasihat orang tu, minta nasihat orang ni. Setelah itu kita buat dan dapat keputusan, barulah buat istikharah. Bukan istikharah dibuat untuk cari keputusan. Saya tak tahu, saya tak dapat keputusan. Pening. Pening jumpa doktor, rehat. Pening bukan istikharah. Kajian habis rata dah habis. Berdasarkan kajian, yang ni baik untuk kita, baru istikharah. Ya Allah, berdasarkan kajian yang ni baik untuk saya, tapi saya tak tahu ya Allah. Dalam ilmu hang, masa hari ni dan masa depan, berilah pada saya kebaikan dan selamatkan saya daripada keburukan. Ikhwan, betul dah, dia sunnah besar ikhwan. Saya rasa lah tak ramai anak-anak muda hari ni tahu istikharah. Tak ramai. Nak panggilan universiti, bercinta, bertunang, nak kahwin, minta kerja, pilihan raya. Tak ramai orang istikharah.